Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang dikasihi Allah sekalian? Diharapkan kalian berada dalam keadaan yang baik dan sihat di samping keluarga tersayang, insya-Allah. Baik, hari ini Ustaz akan mengajarkan lagi subjek pendidikan Islam pada tajuk Allah bersifat Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi tajuk ni Ustaz dah bahas dah, Ustaz dah cerita dah apa pengertian Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi kamu boleh tengok dalam channel YouTube Ustaz, awak tengok balik, Ustaz dah ajar dah. Di situ Ustaz ada share kan video tersebut. Jadi benda ni Ustaz tak ulah lagi ni, sebab kita dah belajar kan hari ni. Ini semua ni kita dah belajar pada minggu sebelum cuti tahun baru Cina itu. Baik, jadi Ustaz akan sambung pelajaran kita pada tajuk dalil nakli dan juga pada tajuk kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Pada muka surat 69, 68 dan juga 69. Kalau yang dah ada buku teks, boleh ambil buku teks untuk sama-sama awak tengok. Faham? Ustaz bagi tahu dalam video ni, awak tengok pada buku. Baik, pertama tengok pada dalil nakli Allah nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Nama Allah ni yang kita tahu adalah 99 nama Allah. Antaranya adalah Al-Alim dan Al-Hakim. Tengok pada tajuk tu yang Ustaz letakkan tu. Baik, tengok pada yang pertama. Itu satu soalan tu, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Kalau tengok daripada scroll daripada gambar di atas tu kan, dia tengok makhluk-makhluk dia pergi akuaria ke apa tu. Tengok gambar, tengok ikan banyak tu. Baik, kemudian kawan dia jawab betul. Tengok pada nombor 2 tu. Nombor 2. Kawan dia tanya tadi nombor 1 tadi, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Jadi kawan dia jawab nombor 2, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan bijaksana, ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingan. Ini Ustaz dah ulas daripada video sebelum ni, boleh tengok balik. Baik, seterusnya tengok nombor 3. Betul murid-murid, ini cikgu dia beritahu ni, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan Allah berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Terbatas ni maknanya ilmu kita ni terbatas lah. Kita hanya tahu apa yang kita belajar. Benda yang kita tak belajar, kita tak tahu. Contohnya Ustaz ni belajar bidang agama, tapi kalau bagi bab perubatan ke bidang apa tak tahu. Kita hanya pandai ilmu yang kita belajar, sedangkan ilmu Allah ni luas. Baik, tengok lagi pada nombor 4. Ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Sama ada Quran ataupun hadis. Baik, tengok pada dalil nakli, dalil yang diambil daripada Quran ni. Firman Allah, Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa. Maksudnya sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini dalil daripada Al-Quran. Baik, seterusnya tengok pada muka surat 69. Ustaz lajukan sikit, sebab tajuk ni dah nak habis dah ni. Tengok pada tajuk dia, kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kesan, sesuatu yang kita buat ni mesti ada kesan. Kalau kita banyak membaca, ada kesan dia pada diri kita. Jadi kesan kita beriman kepada Allah. Pertama, tengok pada nombor 1 ni. Mentaati perintah Allah
melipat gandakan amalan menjauhi maksiat. Bila kita mentaati perintah Allah, kita dapat melipat gandakan, berbanyakkan lagi amalan kita dan juga menjauhi maksiat. Sebab bila kita tahu sesuatu yang kita buat tu Allah Maha mengetahui, jadi bila kita nak buat dosa pun mana kita akan fikir dua kali lah, nak buat ke tak nak buat. Kalau aku buat, Allah Maha mengetahui. Baik, seterusnya tengok nombor 2. Okey. Berusaha meningkatkan ilmu. Belajar ilmu yang bermanfaat, tekun dan bersungguh-sungguh. Jadi kalau kamu belajar tu tak kira lah belajar dalam talian ke, belajar luar talian ke, offline ke apa ke, mesti belajar dengan bersungguh-sungguh dan asalkan ilmu itu bermanfaat. Sebab kita bila kita ajar ilmu yang bermanfaat, sekali orang amalkan dapat pahala juga kepada kita. Tu murid-murid kena ingat. Baik, seterusnya nombor 3. Nombor 3 ni itu nombor 4. Okey, nombor 3. Tengok balik nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, redha dengan ketentuan Allah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dengan ujian Allah. Kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala, walaupun sesuatu yang Allah Ta'ala bagi tu kadang-kadang kita fikir kenapa Allah Ta'ala ni uji aku macam-macam. Kalau aku ni hodoh, contohnya, lepas tu miskin pula, tiba pula mak ayah aku mati, kenapa lah macam ni. Itu semua adalah ujian dari Allah. Boleh jadi kalau kita sabar, Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang lebih baik kepada kita. Syarat dia sabar aja. Dan sabar ni mudah pada percakapan, tapi nak buat tu memerlukan kesabaran. Nak sabar ni kena sabar. Jadi buatlah setakat mana yang awak mampu, insya-Allah. Sama-sama itu doa kepada Allah. Baik, seterusnya yang keempat, mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat ni sesuatu yang baiklah. Allah bagi kita nikmat mata, bagi nikmat hidung, bagi nikmat tangan, nikmat kaki. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni kepada jalan yang tak betul dan memelihara alam. Gunalah alam ni Allah Ta'ala cipta untuk kita. Jangan kita merosakkannya. Baik, itu sahaja yang dapat Ustaz bagi penjelasan. Seterusnya Ustaz nak kamu tengok pada buku aktiviti, buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 3. Okey, tengok pada tajuk muka surat 65. Muka surat 65. Okey. Jadi Ustaz nak kamu cuba siapkan dari muka surat 65. Kalau yang dah siap tak apa 65, 66, 67. Nampak je banyak ni, padahal sikit je. 68 dan 60, 9, 70 sampai habis. Boleh? Sebab tajuk ni kita dah sampai kepada penghujung dah ni. Jadi buat daripada muka surat 65, 66, 67, 68, 69 hingga ke 70. Jadi itu saja. Diharapkan murid-murid dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau tak faham boleh tanya ibu bapa yang tahu, kakak, abang, ataupun boleh juga untuk awak call ustaz kalau tak tahu sangat. Boleh. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jaga SOP kita. Sekian. Assalamualaikum.